Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu ketika kami berada bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau telah meminta sesuatu untuk diminum, lalu dibawakan kepadanya air bercampur madu. Beliau telah membawa minuman itu hampir ke mulutnya, lalu beliau menangis. Beliau menangis begitu sekali sehingga orang-orang yang berada di sekelilingnya pun terkesan dengan tangisannya, lalu turut menangis dengan sebenar-benar tangisan. Selepas itu sekali lagi beliau cuba mendekatkan minuman itu ke mulutnya, lalu beliau menangis lagi. Selepas itu beliau telah mengelap air matanya lalu berkata bahawa pada satu ketika saya berada bersama Nabi SAW. Saya melihat Nabi SAW sedang menolak sesuatu dengan kedua-dua tangan baginda SAW. Sedangkan saya tidak nampak apa-apa pun ada di hadapan baginda SAW. Lantas saya pun bertanya, apakah yang Tuan sedang tolakkan daripada diri Tuan itu? Baginda SAW bersabda, dunia telah datang kepadaku, maka aku telah menolaknya jauh dariku. Selepas itu sekali lagi ia datang ke hadapanku dan berkata, sekiranya kamu telah terlepas padaku, tiada apa-apa yang perlu disedihkan kerana orang-orang selepas kamu tidak akan terlepas daripadaku. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sungguh menghairankan keadaan seorang yang beriman bahawa akhirat itu kekal dan abadi, sedangkan dia masih lagi berusaha untuk mendapatkan dunia yang penipu ini. Pada satu ketika, Nabi SAW telah lalu di samping timbunan sampah sarap. Di sana ada tulang-tulang yang telah reput, najis dan kain-kain buruk yang telah lusuh dan koyak. Baginda SAW telah berdiri di situ sambil bersabda, datanglah ke sini dan lihatlah, inilah kesudahan dunia dan segala perhiasannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, dunia daripada segi zahirnya manis dan segar. Allah SWT telah menjadikan kamu pengganti salafus salih kamu dalam dunia ini, agar dia dapat melihat apakah yang kamu telah lakukan. Apabila kemenangan dunia telah dibuka kepada Bani Israel, maka mereka telah sibuk dengan wanita-wanita dan perhiasannya. Nabi SAW telah berkata bahawa jangan jadikan dunia ketua kamu, nanti ia akan menjadikan kamu hambanya. Simpanlah khazanah kamu di sisi Zat yang Maha Suci, dan yang tiada kemungkinan ia akan musnah. Setiap waktu ada kemungkinan kemusnahan dalam khazanah dunia ini, sedangkan tiada apa-apa bencana pada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa AS bersabda bahawa antara tanda kecelakaan dunia ialah dalam dunialah manusia derhaka kepada Allah SWT. Antara tanda-tanda kecelakaannya juga ialah akhirat tidak akan diperolehi tanpa meninggalkan dunia. Fahamlah sungguh-sungguh bahawa cinta dunia ialah tunjang segala maksiat. Seketika dalam mengikut nafsu akan menyebabkan kesedihan dan azab yang berpanjangan. Ada juga sabdaan Nabi baginda Isa AS, dunia ialah pencari sebagian manusia dan ia juga menjadi bahan carian sebagian yang lain. Sesiapa yang mencari akhirat, maka dunia ini akan mencarinya dan bersusah payah untuk menyampaikan rezeki kepadanya. Sebaliknya, sesiapa yang mula mencari dunia, akhirat akan datang mencarinya sehingga maut datang mematikannya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman AS sedang berjalan bersama tenteranya. Burung-burung berterbangan memayunginya dan manusia serta jin berada di kiri dan kanannya. Mereka telah lalu berhampiran seorang abid. Abid itu berkata bahawa Allah SWT telah mengurniakan kepada Tuan kerajaan yang sangat besar, yakni Tuan memerintah manusia, jin, binatang-binatang yang terbang dan binatang yang berjalan. Nabi Sulaiman AS bersabda, sekali sebutan subhanallah dalam buku catatan amalan seorang Islam lebih afdal daripada seluruh kerajaan Sulaiman AS. Ini adalah kerana seluruh kerajaan ini akan musnah dengan keadaan yang segera, sedangkan pahala ucapan subhanallah akan kekal selama-lamanya. Nabi SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai maksudnya, maka dia tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah SWT. Maka Allah SWT akan mengenakannya musibah dengan 4 perkara. Pertama, kerunsingan yang tidak berkesudahan. Setiap waktu runsing memikirkan cara untuk menambahkan pendapatan. Kedua, kesibukan yang tiada masa lapang. Ketiga, rasa fakir yang akan menjadikannya sentiasa berhajat. Sebanyak mana pun pendapatan bertambah, sebanyak itu pula perbelanjaan bertambah yang menyebabkan pendapatan yang diperolehi pun dirasakan tidak mencukupi. Keempat, panjang angan-angan yang tidak mungkin akan terpenuhi. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah.